Bab 7. Topik pangkalan data. Setelah selesai bab ini, pelajar boleh memperkenalkan konsep asas pangkalan data, menerangkan model sistem pangkalan data, menerangkan evolusi pangkalan data, menerangkan operasi asas dalam sistem membina pangkalan data, menerangkan penggunaan jadual, hubungan, pertanyaan, borang dan laporan. Dalam teknologi maklumat, data merupakan aset yang paling penting untuk dimiliki kerana tanpa data ataupun maklumat, organisasi akan berhenti berfungsi. Data yang memastikan setiap sistem dan proses dalam organisasi berfungsi pada tahap yang optimum. Oleh itu, sumber data perlu disusun dan distrukturkan dengan cara yang logik supaya boleh dicapai dengan mudah, diproses dengan cekap, didapatkan semula dengan cepat dan diuruskan dengan berkesan. Data-data ini boleh diuruskan dengan menggunakan sistem pengurusan data. Pengurusan data terdiri daripada semua disiplin berkaitan dengan pengurusan data sebagai sumber yang berharga. Koleksi atau himpunan data yang disusun ini dipanggil pangkalan data ataupun database. Pangkalan data digital diuruskan menggunakan sistem pengurusan pangkalan data ataupun database management system. Ia menyimpan kandungan pangkalan data, membolehkan penciptaan data dan penyelenggaraan, mencari dan lain-lain capaian. Apakah itu data? Apakah itu maklumat? Data adalah fakta mentah mengenai sesuatu benda, perkara, orang, entiti, fenomena, himpunan nombor-nombor, aksara, imej dan seumpamanya yang belum diproses. Oleh itu, data adalah fakta dan angka yang menyampaikan sesuatu yang spesifik tetapi tidak disusun dengan cara apapun dan yang tidak memberikan maklumat lebih lanjut mengenai corak, konteks dan lain-lain. Maklumat pula adalah data yang telah diproses, disusun dan mempunyai maksud tertentu. Untuk data menjadi maklumat, data mesti diproses, dikategorikan, dikira dan disusun. Manakala pengetahuan pula berkait rapat dengan melakukan dan menyiratkan pengetahuan dan pemahaman hasil daripada pemprosesan maklumat. Contohnya, bagi produk brand A yang bernilai RM200 dan bilangan jualan untuk produk ini adalah sebanyak 1000 unit, merupakan data. Jumlah jualan sebanyak RM200,000 merupakan maklumat. Jualan ini menguntungkan adalah pengetahuan. Sebelum kita mempelajari berkaitan sistem pengurusan pangkalan data, sebaiknya kita lihat dahulu sistem pengurusan data yang lain. Mari kita lihat sedikit berkaitan sistem fail tradisional atau sistem pemprosesan fail. Sistem fail tradisional juga dikenali sebagai sistem pemprosesan fail. Sistem yang berasaskan fail ini ialah di mana pengguna mengendalikan fail-fail dan data secara manual seperti menambah, mengemaskini, membuang dalam sistem fail, contohnya seperti resit belian, penyertaan akaun, bil-bil dan sebagainya. Apabila kita perlu melihat sesuatu, kita pergi ke sistem fail dan mencari dari kemasukan pertama sehinggalah kita dapat apa yang diperlukan. Data selalunya disusun, disimpan dan diproses dalam fail yang berasingan.
Jadi setiap jabatan dalam organisasi pula memiliki set fail mereka tersendiri di mana rekod dalam satu fail mungkin tidak berkaitan dengan rekod dalam mana fail-fail lain. Contohnya, setiap jabatan dalam organisasi memiliki set fail mereka tersendiri dan setiap atau cara menakrifkan dan menguruskan datanya sendiri. Contohnya, seperti hal ehwal akademik mempunyai sistem kuliah yang digunakan untuk menguruskan fail kuliah dan di dalam fail kuliah tersebut terdapat data pensyarah, data dewan kuliah dan data pelajar. Manakala jabatan HEP pula memiliki sistem aktiviti pelajar yang menguruskan fail aktiviti iaitu yang terdiri data aktiviti dan data pelajar. Manakala jabatan bendahari pula mempunyai sistem beasiswa yang mengandungi fail beasiswa yang terdiri daripada data pelajar dan data penaja. Jadi setiap atur cara bagi setiap jabatan menakrifkan dan menguruskan datanya sendiri. Melalui sistem berasaskan fail ini atau sistem fail tradisional, kita boleh melihat beberapa kelemahan. Di antaranya, sistem menjadi semakin kompleks apabila berlaku peningkatan bilangan data dengan penambahan rekod seperti pertambahan pengambilan pelajar. Data juga diperolehi dari pelbagai sumber seperti data peribadi, data dalaman, data luaran. Contohnya, data dari pelbagai jabatan seperti HEA dan juga jabatan HEP. Lokasi kedudukan data juga adalah bertaburan. Kedudukannya mungkin terpisah dan terpencil. Ini menyebabkan mengambil masa yang panjang bagi mencapai data yang jauh. Pertindihan data juga berlaku di mana-mana. Contohnya, maklumat pelajar boleh didapati di mana-mana jabatan. Ini boleh menyebabkan mudah berlakunya pencerobohan maklumat. Kurangnya integrasi data kerana data tidak disusun mengikut kategori tertentu. Contohnya, data berkaitan aktiviti pelajar dan yang mendapat tajaan. Sukar untuk mewakili data pada pandangan pengguna kerana kurangnya keanjalan data. Contohnya, sekiranya ingin mencari pelajar yang tinggi pencapaian akademik, aktif co-curriculum dan tidak mendapat tajaan, maka terpaksa menyemak fail dari semua jabatan. Kelemahan sistem fail tradisional ini juga adalah dari aspek keselamatan, kualiti dan integriti data. Keberkesanan sistem fail ini bergantung kepada polisi yang ditetapkan. Dengan menggunakan sistem pengurusan pangkalan data, data disimpan secara berpusat dan boleh dikongsi pada mana-mana jabatan atau bahagian atau keseluruhan organisasi atau pengguna. Data adalah selamat dengan teknologi keselamatan maklumat terkini seperti penggunaan password dan penyahsulitan untuk mencari fail di mana ia hanya boleh dicapai oleh pengguna tertentu sahaja. Dengan menggunakan komputer atau peranti mudah alih seperti smartphone dan talian internet, data boleh dan mudah dicapai di mana-mana sahaja. Kebaikan sistem pengurusan pangkalan data juga mengurangkan pertindihan data dengan menjimatkan penggunaan ruang storan yang besar. Terdapat banyak perisian pembangunan pangkalan data dalam pasaran serta mudah dipelajari. Ini boleh mengurangkan masa membangunkan aplikasi. Melalui teknologi rangkaian dan internet yang laju, ia boleh mengurangkan masa carian. Sistem pengurusan pangkalan data juga boleh mengeluarkan laporan atas skrin atau boleh dicetak sekiranya pengguna perlu menyimpan. Sistem pengurusan pangkalan data juga berkebolehan untuk meningkatkan integriti dan penyelarasan data melalui ciri-ciri yang disediakan oleh perisian database management system. Dalam sistem pengurusan pangkalan data,
Data disimpan di dalam pelayan atau storan secara berpusat. Setiap jabatan dalam organisasi memiliki sistem mereka yang tersendiri untuk mencapai data atau rekod yang disimpan di dalam storan berpusat melalui sistem pengurusan pangkalan data ataupun database management system. Database management system ini terdiri daripada banyak program dan pengguna boleh berkongsi data. Contohnya, semua jabatan seperti jabatan HEA, jabatan HEP dan jabatan bendahari berkongsi sistem pengurusan pangkalan data dan data ataupun rekod yang sama. Namun, sistem yang digunakan oleh setiap jabatan untuk mencapai data melalui database management system mungkin berbeza, seperti sistem kuliah, sistem aktiviti pelajar dan sistem beasiswa. Bagaimana aplikasi pangkalan data dan pemprosesan fail berbeza dalam menyimpan data? Melalui sistem berasaskan fail, banyak berlaku pertindihan data. Semua rekod sama ada mempunyai data yang sama atau tidak disimpan dalam setiap fail. Contohnya, setiap maklumat berkaitan ahli disimpan dalam fail ahli dan juga fail latihan. Tetapi, untuk sistem pengurusan pangkalan data, maklumat berkaitan ahli disimpan dalam fail ahli sahaja dan di dalam fail latihan hanya mengandungi maklumat ID ahli sahaja. Melalui ID ahli, sistem boleh menjejaki maklumat-maklumat lain berkaitan ahli di dalam fail ahli. Apakah pangkalan data? Pangkalan data adalah koleksi atau himpunan susunan data di mana pengguna mudah melihat, mencapai dan menggunakannya. Perisian pangkalan data membenarkan pengguna mencipta database, menambah, menukar dan memadam data, mengisih, menyusun, mencapai dan mengeluarkan data, mencipta borang ataupun form dan juga mengeluarkan laporan ataupun report. Perisian pangkalan data juga dikenali sebagai Database Management System atau DBMS. Contoh pangkalan data adalah seperti di perpustakaan, iaitu perkhidmatan memberi pinjaman buku dan mencari buku, di supermarket pembelian barang-barang, di bank semua transaksi yang dilakukan, tempahan tiket kapal terbang, jadual kapal terbang juga menggunakan pangkalan data, di universiti seperti pendaftaran pelajar, pemberian grade kepada pelajar, dalam bidang jualan, maklumat pelanggan, maklumat produk, maklumat jual beli, peruncit dalam talian online, dalam menjejaki pesanan, dalam bidang pembuatan, pengeluaran, inventory, dalam bentuk rantaian bekalan, dalam sumber manusia, rekod pekerja, gaji, potongan cukai, dan boleh dikatakan pangkalan data menyentuh semua aspek kehidupan kita. Di sistem pengurusan pangkalan data, di bawah ini menunjukkan antara muka perisian di antara pengguna dan juga pangkalan data, iaitu terdiri daripada pengeluar dan jenis komputer yang menggunakannya. Contohnya, pangkalan data Microsoft Access yang dikeluarkan oleh Microsoft Corporation digunakan oleh komputer peribadi, juga pelayan serta Personal Digital Assistant. DB2 daripada IBM Corporation digunakan oleh komputer peribadi dan juga oleh pelayan serta juga kerangka utama. Informic IBM Corporation juga digunakan oleh komputer peribadi, pelayan dan juga mainframe ataupun kerangka utama. Ingress daripada Computer Associates International, komputer peribadi, server dan juga kerangka utama. Oracle daripada Oracle Corporations digunakan oleh komputer peribadi, pelayan, kerangka utama, juga Personal Digital Assistant. SQL Server daripada Microsoft
iaitu digunakan untuk pelayan sahaja. Sybase daripada Sybase Incorporation digunakan oleh komputer peribadi dan juga pelayan serta personal digital assistant. Terdapat 4 fungsi utama database management system, iaitu pembangunan pangkalan data, pembangunan aplikasi database, penyelenggaraan database dan soal siasat database. Bagi pembangunan database ataupun database development, fungsi ini menakrifkan dan menyusun kandungan, hubungan dan struktur data untuk membangunkan pangkalan data. Bagi fungsi pembangunan aplikasi database ataupun database application development, ia menggunakan perisian database management system untuk mencipta prototype seperti pertanyaan ataupun queries, laporan dan laman web. Bagi fungsi penyelenggaraan database iaitu database maintenance, ia menggunakan sistem pemprosesan transaksi dan lain-lain alatan untuk menambah, memadam, mengemaskini dan membetulkan data. Dan fungsi terakhir database management system ialah soal siasat database ataupun database interrogation. Ia menggunakan ciri-ciri database management system seperti bahasa pertanyaan ataupun queries language, laporan dan form. Fungsi database management system yang pertama merupakan proses pembangunan pangkalan data. Ia merupakan proses top-down yang terdiri daripada perancangan data, spesifikasi keperluan, reka bentuk konsep, reka bentuk logical dan reka bentuk fizikal. Bagi proses perancangan data, ia membangunkan model perniagaan yang menakrifkan proses asas perniagaan. Hasil ataupun output daripada proses ini adalah model enterprise yang terdiri daripada proses perniagaan dan dokumentasi seperti jenis perniagaan yang dilakukan, orang yang terlibat dan sebagainya. Proses kedua bagi pembangunan pangkalan data ialah spesifikasi keperluan. Ia menakrifkan keperluan maklumat pengguna dalam proses perniagaan. Hasil ataupun output daripada fasa ini ialah keperluan pengguna dalam bentuk bahasa tabi'i, iaitu bahasa yang boleh difahami menggunakan alatan kaedah reka bentuk seperti computer aided design. Contohnya, maklumat pelajar seperti nama, alamat, nombor telefon dan sebagainya. Proses ketiga bagi pembangunan pangkalan data ialah reka bentuk konsep. Proses ini menyediakan model abstrak dari perspektif atau pandangan pengguna ataupun pandangan perniagaan. Ia menunjukkan peta konsep dan hubungan seperti menggambarkan benda-benda atau objek-objek penting dalam organisasi ataupun dinamakan sebagai kelas entiti yang mempengaruhi pengumpulan data atau maklumat serta ciri-ciri iaitu yang dikenali sebagai attribute dan hubungan antara objek-objek iaitu yang dikenali sebagai relationship. Contoh bagi proses ketiga ini adalah model entity relationship. Gambar rajah ini menunjukkan contoh conceptual data model. Tujuan conceptual data model ini adalah untuk menjejaki pelanggan, tempahan dan maklumat buku. Ia terdiri daripada 3 entiti iaitu entiti customers, orders dan books. Dan setiap entiti pula mempunyai ciri-ciri atau attribute seperti first name, last name, customer, book, title, author first, author last dan juga lain-lain entiti. Entity relationship modeling adalah proses reka bentuk pangkalan data dengan menyusun entiti yang akan digunakan serta mengenal pasti hubungan antara mereka. Manakala entity relationship
diagram ataupun ER diagram adalah dokumen atau gambar rajah yang menunjukkan data entiti serta atribut dan hubungan sesama mereka. Gambar rajah ini menunjukkan entity relationship modeling yang terdiri daripada beberapa entiti seperti student, course, professor dan parking permit serta hubungan di antara mereka. Gambar rajah ini pula menunjukkan entity relationship diagram yang menunjukkan data entiti dan hubungan sesama mereka, iaitu one to many ataupun many to many relationship. Terdapat beberapa istilah di dalam entity relationship diagram, iaitu seperti entity classes, instance, attribute, identifier. Entity classes atau kelas entity merupakan kumpulan entiti sesuatu jenis seperti pelajar, pelanggan, manakala instance ataupun contoh merupakan entiti khas dalam kelas entiti. Attribute atau ciri-ciri pula menggambarkan aspek tertentu entiti seperti ID, nama, alamat, nombor telefon, manakala identifier ataupun kunci utama, primary key, iaitu attribute yang mengenal pasti entiti instance. Dalam gambar rajah ini menunjukkan entity relationship diagram bagi customer. Kelas entity adalah customer dan terdapat dua instances, iaitu customer bernombor 1234 dan customer bernombor 99890. Atribut dalam gambar rajah ini terdiri daripada customer number, customer name, street, city, state, zip, contact name dan email. Atribut pula ialah ciri-ciri yang menggambarkan sesuatu entiti. Contohnya entiti pelajar ataupun student. Atribut terdiri daripada ID, nama, tempat tinggal, jantina, program, tarikh lahir dan sebagainya. Identifier pula adalah atribut yang mengenal pasti entity instance. Ia adalah primary key, iaitu bersifat unik seperti nombor kad pengenalan, nombor metrik, nombor pekerja, nombor rujukan. Ianya adalah unik kerana tidak terdapat pada entiti yang lain. Di dalam gambar rajah ini terdapat 3 jenis entiti, iaitu dalam rajah A, ia mengandungi entiti dengan semua atribut. Bagi rajah B, ia mengandungi entiti dengan atribut identifier sahaja, dan rajah C mengandungi entiti tanpa atribut. Relationship pula adalah hubungan antara entiti dalam pangkalan data. Bilangan entiti dan hubungannya antara satu sama lain dikenali sebagai binary relationship. Relationship dalam pangkalan data adalah hubungan antara data yang menghubungkan satu jadual yang berkongsi medan yang sama. Terdapat 3 jenis binary relationship, iaitu one-to-one relationship, iaitu satu entiti dari satu jenis berkait dengan satu entiti dari jenis yang lain. Contohnya, satu warga negara, satu nombor kad pengenalan. One-to-many relationship, iaitu hubungan satu entiti dengan banyak entiti dari jenis lain. Contohnya, satu pelajar, 5 kursus. Hubungan many to many, iaitu hubungan yang banyak entiti dengan banyak entiti dari jenis yang lain. Contohnya, banyak
khusus diajar oleh ramai pensyarah. Proses keempat bagi pembangunan pangkalan data ialah reka bentuk logical. Dalam fasa ini, ia menterjemahkan model konsep ke model database management system. Ia merupakan pandangan pengguna terhadap data dan perisian yang memproses data dalam database management system. Hasil ataupun output dalam fasa ini merupakan model data logical seperti relational, network, hierarchical, object-oriented ataupun multi-dimensional model. Data model adalah piawaian dan peraturan yang menakrifkan bagaimana pangkalan data menyusun dan bagaimana pengguna melihat data. Data model yang selalu digunakan adalah hierarchical, network, dan relational. Data model yang lain termasuklah multi-dimensional, object relational, hypermedia, embedded, dan virtual. Contoh relational data model adalah seperti Microsoft Access, Informix, Ingress, MySQL, SQL Server, Sybase, dan Visual Fox Pro. Contoh bagi object-oriented data model pula adalah seperti Fastfire, Gemstone, Object Store, dan Versant. Bagi object relational data model pula adalah seperti DB2 dan Oracle, dan contoh untuk multi-dimensional data model pula adalah seperti DQ dan Oracle Express. Untuk hierarchical database model ataupun hierarchy, struktur datanya adalah dalam bentuk pokok di mana setiap rekod mempunyai dua elemen, iaitu root ataupun key dan medan. Dalam gambar raja ini, jualan produknya terdiri daripada 3 wilayah, iaitu Pantai Timur, Midwest, dan juga Pantai Barat. Setiap wilayah ini mempunyai kategori produk dan setiap kategori produk mengandungi produk. Untuk network database model, hubungan antara data di mana rekod di bawahnya boleh dihubungkan ke lebih dari satu entiti atau elemen. Network database model adalah berbentuk hubungan many to many dan kebanyakan network database model digunakan dalam mainframe ataupun kerangka utama. Relational database model adalah yang paling banyak digunakan. Contoh perisian database management system bagi relational database model ini adalah Microsoft Access. Ia menyimpan data dalam bentuk jadual yang mengandungi jalur dan baris. Setiap baris ataupun row ataupun record mempunyai primary key. Setiap lajur atau kolom mempunyai nama yang unik. Relational database model menyimpan hubungan data yang boleh menghubungkan data dalam satu fail dengan fail yang lain sekiranya kedua-dua fail berkongsi elemen data yang sama. Ia menggunakan terma khas seperti dalam persekitaran pemprosesan fail. Pengguna menggunakan istilah fail, manakala bagi relational database developer mereka menggunakan istilah relation, tetapi pengguna relational database menggunakan istilah table ataupun jadual. Dalam persekitaran pemprosesan fail, pengguna menggunakan istilah record, manakala bagi relational database developer mereka menggunakan istilah tuple, tetapi pengguna relational database menggunakan istilah row ataupun baris. Dalam persekitaran pemprosesan fail, pengguna menggunakan istilah field ataupun medan, manakala bagi relational database developer mereka menggunakan istilah attribute, tetapi pengguna relational database menggunakan istilah lajur ataupun kolom. Dalam gambar raja ini,
ia menunjukkan dua jadual ataupun tabel, iaitu jadual department dan jadual pekerja. Dalam jadual department mengandungi attribute ataupun kolom department number, department name, department location dan department manager. Dan setiap baris ataupun setiap rekod ataupun setiap tuple terdiri daripada department A, department B dan department C. Manakala dalam jadual pekerja mengandungi attribute atau kolom employee number, employee name, employee title, employee salary dan juga department number. Dan setiap baris ataupun setiap rekod ataupun setiap tuple terdiri daripada employee yang pertama, employee kedua, 3, 4, 5 dan 6. Department number dalam setiap jadual dihubungkan kerana ia berkongsi data elemen yang sama. Gambar rajah ini menunjukkan infografik perbezaan bagi relational database model, hierarchy database model dan network database model. Proses kelima bagi pembangunan pangkalan data ialah reka bentuk fizikal. Fasa ini mengenal pasti atau menentukan struktur tempat simpanan data dan kaedah pencapaian, iaitu bagaimana data disimpan dan dicapai dalam peranti storan. Hasil daripada proses ini adalah model ataupun lakaran yang menunjukkan bagaimana data disusun dalam peranti serta bagaimana ianya boleh dicapai. Okey, kita telah habis membincangkan fungsi database management system yang pertama, iaitu proses pembangunan pangkalan data, iaitu yang terdiri daripada 5 proses, iaitu perancangan data, spesifikasi keperluan, reka bentuk konsep, reka bentuk logikal dan reka bentuk fizikal. Fungsi database management system yang kedua adalah pembangunan aplikasi database. Database administrator boleh menggunakan alatan pembangunan database management system untuk membangunkan program aplikasi. Aplikasi database ini boleh mengandungi penyataan data ataupun data manipulation language untuk menangani data. Spesifikasi ini disimpan dalam kamus data yang dikenali sebagai data dictionary atau metadata repository. Jadi, apakah data dictionary? Data dictionary dikenali juga sebagai metadata repository, iaitu simpanan berpusat yang mengandungi maklumat berkaitan data seperti maksud, hubungan data, asal data, penggunaan data dan format. Ia mengandungi data setiap fail dalam database dan setiap medan dalam fail tersebut. Contohnya seperti dalam gambar rajah ini, data berkaitan state atau negeri terdiri dari jenis teks dan saiz medan hanya 2 aksara sahaja. Data yang terdapat dalam data dictionary ini selalunya disusun dalam bentuk hierarki data, iaitu ia merujuk kepada penyusunan data yang sistematik, selalunya dalam bentuk hierarki ataupun pokok. Hierarki merupakan susunan item, iaitu objek, nama, nilai, kategori dan lain-lain, di mana diwakili sebagai di atas, di bawah atau taraf yang sama. Sama analogi seperti pokok yang mempunyai akar, batang, dahan, ranting dan daun. Bagi hierarki data, setiap database atau pangkalan data mengandungi fail. Dalam setiap fail mempunyai rekod, manakala setiap rekod pula mempunyai medan, dan setiap medan ada aksara, di mana aksara diwakili oleh bytes dan bits. Bit adalah binary digit, iaitu 0 dan 1. Satu byte terdiri dari 8 bit, iaitu mewakili aksara seperti huruf A, B, C atau nombor 1, 2, 3 atau simbol seperti $, hash ataupun aksara kawalan
seperti delete, control dan sebagainya. Beberapa aksara ini boleh terdapat di dalam medan. Beberapa medan membentuk rekod dan beberapa rekod menjadikan ianya sebuah fail. Beberapa fail yang disimpan bersama dengan lain-lain data seperti metadata, indeks akan membentuk sebuah database atau pangkalan data. Medan ataupun field ialah medan data yang mengandungi fakta. Ia terdiri daripada satu atau lebih aksara. Contohnya 18 Oktober 2020 boleh dijadikan satu medan tarikh seperti tarikh lahir atau tiga medan seperti hari, bulan dan tahun. Medan merupakan unit terkecil data di mana pengguna boleh mencapai. Jenis-jenis data yang boleh digunakan untuk medan terdiri daripada teks ataupun alphanumeric, iaitu huruf, nombor atau aksara khas seperti simbol dan aksara kawalan. Jenis numerik iaitu nombor sahaja. Jenis auto number iaitu nombor unik yang diperuntukkan secara automatik kepada setiap rekod baru. Currency iaitu mengikut mata wang atau nombor yang mengandungi nilai perpuluhan. Jenis date iaitu bulan, hari, tahun ataupun masa. Jenis memo iaitu jenis entry teks yang panjang. Jenis yes atau no juga dikenali sebagai boolean iaitu yang mempunyai nilai yes atau no atau betul ataupun salah sahaja. Jenis hyperlink iaitu yang mengandungi alamat web yang menghubungkan ke dokumen atau web page. Jenis objek iaitu yang digunakan untuk object linking and embedding atau binary large object seperti fotograf, audio, video atau dokumen yang dibangunkan oleh lain-lain aplikasi seperti pemproses perkataan ataupun lembaran kerja. Rekod atau tuple merupakan koleksi atau kumpulan medan yang dibentuk. Contohnya, rekod pelajar mengandungi medan nombor metrik, nama, nombor telefon, kursus dan sebagainya. Setiap rekod mempunyai kunci utama atau key field atau primary key yang unik bagi mengenal pasti rekod dalam jadual ataupun dalam tabel. Primary key atau key field atau medan kunci adalah unik untuk mengenal pasti setiap rekod. Ia tidak boleh berulang tetapi boleh menggunakan auto number seperti 1, 2, 3. Dan contoh bagi primary key adalah seperti student ID, IC number, staff ID, reference number dan sebagainya. Fail atau jadual merupakan koleksi rekod-rekod yang berhubung kait. Sekiranya terdapat 100 pelajar, setiap pelajar mempunyai rekod masing-masing. Contoh, rekod peribadi pelajar, kumpulan 100 rekod membentuk satu fail dikenali sebagai fail peribadi pelajar. Fail ini digabungkan dalam pangkalan data menggunakan database management system. Okey, gambar ini menunjukkan contoh fail ataupun jadual. Okey, jadual ini menunjukkan koleksi beberapa rekod yang disimpan dalam cakar keras. Dalam jadual ini terdapat beberapa medan iaitu nama medan seperti member ID, first name, last name, address, city dan state. Member ID adalah medan kunci utama atau primary key dan jadual ini mempunyai 5 rekod iaitu rekod 2295, 2928, 3376, 3928 dan 4872. Fungsi database management system yang ketiga adalah penyelenggaraan database. Ia dilaksanakan oleh sistem pemprosesan transaksi atau lain-lain aplikasi dengan sokongan database management system.
Dan contoh penyelenggaraan database adalah seperti mengemaskini dan membetulkan data seperti grade dan markah pelajar. Fungsi database management system yang keempat adalah soal siasat database atau database interrogation. Soal siasat database ialah di mana pengguna akhir menggunakan ciri-ciri database management system seperti pertanyaan ataupun query, laporan, atau memasukkan dan menukarkan rekod atau data dalam pangkalan data. Pertanyaan atau query menggunakan query language seperti SQL ataupun QBE. Laporan boleh dilakukan dengan menggunakan report generator, iaitu mengeluarkan laporan berdasarkan data yang dipilih. Borang ataupun form digunakan untuk memasukkan dan menukarkan rekod atau data dalam database. Structured Query Language (SQL) adalah bahasa komputer dalam database yang direka bentuk untuk menguruskan data dalam Relational Database Management System. Ia membenarkan pengguna menguruskan, mengemaskini dan mencapai data. SQL mempunyai perkataan khas ataupun keywords serta peraturan ataupun rules dalam menulis pernyataan SQL. Contoh pernyataan SQL adalah seperti pilih medan first name, last name, monthly fee daripada file, member dan membership plans, di mana member ID dalam file member adalah sama dengan member ID dalam file membership plan dan disusun mengikut nama akhir. Hasilnya adalah seperti dalam paparan, iaitu first name, last name dan monthly fee yang disusun mengikut nama akhir. Query ialah permintaan untuk data khusus dari database. Query language adalah mudah seperti penyataan bahasa Inggeris yang membenarkan pengguna menentukan data yang akan dipaparkan, dicetak atau disimpan. Untuk mencapai data dalam database, pengguna boleh mengguna query wizard dengan memilih medan yang akan dipaparkan dan dengan mengklik beberapa langkah, hasil query akan dipaparkan di atas skrin. Query by example pula adalah bahasa pertanyaan database untuk relational database. Melalui QBE, program akan mencapai rekod yang sepadan dengan kriteria yang dimasukkan dalam medan. Ia mempunyai graphical user interface yang membantu pengguna mencapai data. Contoh QBE adalah seperti yang ditunjukkan dalam gambaran jap ini, iaitu pengguna memasukkan membership code P dan hasil query akan memaparkan semua ahli yang mempunyai membership code P. Report generator juga dikenali sebagai report writer ataupun penulis laporan. Ia membenarkan pengguna mencapai data dan mereka bentuk laporan atas paparan dan dicetak. Borang ataupun form adalah tertingkap atas paparan yang menyediakan kawasan untuk memasukkan atau menukar data dalam database. Ia digunakan untuk mencapai dan menyelenggara data dalam database. Form yang menghantar data melalui internet dan rangkaian dikenali sebagai e-form atau electronic form. Tutorial untuk Microsoft Access boleh dicapai melalui URL https://edu.gcfglobal.org/en/topics/access. Microsoft Access 2019 adalah penciptaan pangkalan data dan program pengurusan pangkalan data. Microsoft Access adalah sebuah pangkalan data model relational yang biasa digunakan dalam pangkalan data komersial. Ia menyimpan pangkalan data dalam Microsoft Access 2019 dilakukan pada permulaan pangkalan data. Jadi kita save
fail Microsoft Access pada permulaan, bukan pada penghujung. Okay, Microsoft Access File Extension. Okay, bagi Microsoft Access version 97 hingga 2003, file extensionnya adalah MDB, manakala untuk versi 2007 hingga 2019 adalah ACCDB. Objek yang terdapat dalam Microsoft Access 2019 terdiri daripada 4 objek utama, iaitu jadual, pertanyaan, borang dan laporan. Objek lain dalam Microsoft Access termasuklah makro dan modul. Semua data dalam Access disimpan dalam jadual yang meletakkan jadual di tengah-tengah mana-mana pangkalan data. Jadual disusun ke dalam lajur menegak dan baris mendatar. Dalam Microsoft Access, baris dan lajur dirujuk sebagai rekod dan medan. Borang digunakan untuk memasukkan, mengubah suai dan melihat rekod. Borang digunakan untuk membimbing pengguna supaya memasukkan data dengan betul. Borang membenarkan, menambah data ke jadual dan melihat data yang telah wujud. Pertanyaan pula adalah satu cara mencari dan menyusun data dari satu atau lebih jadual. Ia mengandungi soalan berkaitan dengan pangkalan data, jawapan kepada soalan tersebut dan rekod yang terpilih bagi menjawab pertanyaan. Laporan Microsoft Access 2019 pula menawarkan keupayaan untuk membentangkan data dalam bentuk cetakan. Ia menawarkan keupayaan untuk membuat laporan daripada mana-mana jadual atau pertanyaan. Setiap pertanyaan, borang atau laporan yang digunakan disimpan dalam salah satu jadual pangkalan data. Borang membenarkan pengguna menambah data ke jadual dan melihat data yang telah wujud. Laporan mempersembahkan data dari jadual dan juga hasil daripada pertanyaan setelah data dicari dan dianalisa dalam jadual. Apabila menjalankan carian, pengguna memasukkan istilah carian ke dalam borang, maka pertanyaan akan dicipta dan menjalankan pertanyaan berdasarkan permintaan. Apabila pertanyaan selesai, mencari dalam jadual pangkalan data untuk rekod yang sepadan dengan carian, laporan akan dikeluarkan mengikut maklumat daripada pertanyaan dari jadual yang berkaitan. Contoh penggunaan objek Microsoft Access 2019. Form adalah pencarian melalui katalog perpustakaan. Apabila pertanyaan dimasukkan seperti mencari buku mengikut nama, lokasi dan status, Database Management System akan membuat carian dari jadual nama, lokasi dan status dan akhirnya melaporkan keputusan carian melalui laporan yang mengandungi nama, lokasi dan status buku. Sekian, terima kasih.